Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah, negeri di bawah Bayu. So dia kena like aku suka bila dia kena The rhyme tau. And Stadium Likas Sabah apa ni? Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah, negeri di bawah Bayu. Haji Zainal time tu buat game Bahrain. Time tu aku ada kat stadium juga, ada tepuk macam ni, cakap, "Okay man, it's all on you." Sebab memang game Bangladesh aku buat, tapi aku terasa macam ada benda berat atas bahu bila seorang legend yang kau membesar, mendengar dan menonton dia. Betul. Tiba-tiba dia pegang macam ni, "Okay man, semuanya kat awak sekarang." Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Borak Sorak. Betul. Okey, kita di episod ketiga bersama Aiman Sekaici. Tapi Yes, kalau korang nak dengar episod sebelumnya, aku fumble lah. Aku bila bersama dengan superstar ya, aku Tak payah nak superstar sangat. Kalau nak dengar podcast Borak Sorak, boleh dengar di YouTube Borak Sorak. Kalau Yes, nak dengar di Spotify pun ada Borak Sorak. Kalau nak dapatkan info-info terkini, boleh dengar boleh tengok di Sorak Media. Betul, semua sosial media. Okay, Betul. and then kalau nak dapatkan khidmat fotografer ke videografer ke, korang boleh je Roger ataupun PM tanjak.art dekat Instagram. Baik, kalau nak minum kopi yang padu, boleh datang ke Kona Mocha Pot Cafe di area Universiti Malaya. Okay, now Teruskan, Man. okay, kita dah tahu dah perjalanan daripada episod pertama, episod kedua. So kalau tak tengok lagi, kau boleh tengok dulu episod tu. Episod kedua tu aku nak potong jadi 3-4 jangan 2-3 episod. potong kan. Aku potong. Sebab benda menarik. Sedar tak sedar dia hampir sejam. Betul. So tak terasa lah. Tak terasa. Okay, kita dah tanya. Aku nak tanya sikit sekarang ni. Kau dah kerja dekat Astro Arena. Okay, berapa tahun dah? Sekarang dah 3 tahun. 3 tahun. Harap disambung jadi masuk tahun keempat. Benda tengah perform kot. Kalau dalam bola sepak, ini kira peak career kau. Betul. Dia kalau kau tanya aku lah. Kalau tak tanya aku nak jawab agak. Antara pengulas favourite aku lah. Thank you. Kau ni sebab duduk sebelah kau pengulas favourite. Betul. Pengulas favourite yang baru. Okay. Aiman dengan Azwar. Antara dua tu lah. Okay. Pengalaman best tak best? Okay, yang best dulu lah. Sepanjang kerja sebagai pengulas sukan. Baru semalam. Okay, apa yang berlaku semalam? Okay. Tak ada. Sebelum tu of course time kita layak Piala Asia for the very first time. Sejak 42 tahun. Betul. Secara merit ni kita tak sembang 2007 yang sampai ada surat khabar keluar tak makan nasi ke dengan muka Savi-Sali kat tepi tu. So kita layak ke Piala Asia untuk first time dalam masa 42 tahun. Untuk game lawan dengan Bangladesh. Game tu aku buat, and actually time tu adalah kali pertama aku diberi kepercayaan untuk buat game Malaysia. Actually sebab time aku mula masuk 2021, game AFF, time tu ada AFF, aku tak dapat langsung game Malaysia. Dan kita tak layak group stage lah. Kita kalah grouping. So lagi aku tak ada peluang, sebab sepatutnya salah satu daripada semi final tu aku dapat second leg. Aku time tu berdoa untuk kita dapat. Tapi untuk kita dapat dekat spot tu supaya aku boleh cover. Tapi spot tu of course Indonesia dapat lah. Betul. So tak apa. And then time tu Kim Panggon baru masuk. First 2 game tu time tu aku cuti. Okay. Sebab time tu anak first baru lahir. Okay. So memang aku cuti, memang tak dapat lah. And then kelayakan Piala Asia hanya beberapa bulan lepas tu. Time tu baru first time dapat. First game ialah friendly lawan dengan Brunei. Lepas tu aku dah tak tahu lah. Game lawan Bangladesh, sebab aku dapat game ketiga. Game lawan Bangladesh ni dia antara dua. Dia antara kau dah layak dulu ataupun kau dah tekan toy. So lawan Turkmenistan kita menang. Aku fikir ada chance ni game ketiga ni boleh jadi something ni. Tapi dia boleh jadi kelakar ataupun dia boleh jadi anti-climatic kalau contoh game lawan Bahrain tu kita menang. Sebab time tu kita dah terus layak. Confirm layak. Bangladesh tu sekadar pelengkap jadual. Pelengkap jadual. Menang seri kalah lepas. Okay. So
nak jadikan cerita kalah. Betul. So Haji Zainal time tu buat game Bahrain. Time tu aku ada kat stadium juga, ada tepuk macam ni, cakap okay man, it's all on you. Sebab memang game Bangladesh aku buat, tapi aku terasa macam ada benda berat atas bahu bila seorang legend yang kau membesar, mendengar dan menonton dia. Betul. Tiba-tiba dia pegang macam ni, okay man, semuanya kat awak sekarang. Dan it's all on you. Dan Macam, itu Allah. semasa big moment untuk satu rakyat, semua warga Malaysia kan, Ya, rakyat Malaysia. of course. Tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar gila. Dan Alhamdulillah aku tak menangis live. Aku hanya menangis lepas tu. Sebab kalau aku menangis live, aku boleh cakap kau suara aku confirm jadi merepek. Tiba-tiba kan? So Alhamdulillah aku boleh kawal emosi. Betul. Dan aku dapat untuk deliver game tu dengan okay. Lepas tu ujung tahun tu World Cup, aku punya target memula masuk Astro Arena ialah aku nak buat World Cup final dalam bahasa Melayu. Target aku itu adalah boleh kata target jangka panjang, sebab World Cup 4 tahun sekali. Dan membohong kalau sini-sini tak nak World Cup final. Semua orang nak lah. Semua orang nak lah, senang cerita. So aku macam okay, first involvement dalam World Cup, nothing, just vibes. Pada aku ialah aku nak belajar tentang macam mana kita buat World Cup, dan macam mana vibe World Cup tu. Sebab kita pernah tengok sebagai penonton, tapi kita tak pernah buat sebagai seorang pengulas, confirm lain. Kan? Macam mana kita dapat untuk tengok website dan sebagainya, dapat cari start dari ceruk mana. Walaupun World Cup tu pada aku agak senang. Oh ya? Senang. Sebab kau dah familiar dengan player-playernya. Of course. Betul. Dia jauh lagi senang daripada Piala Asia. Betul. Aku setuju. Sebab kita tak didedahkan sangat dengan player-player di Asia. Kita lebih kepada player-player Eropah. Yes. Itu sebabnya. Plus pula Astro Arena 2, aku dah memang tapau Bundesliga. Aku dah memang banyak buat game Bundesliga. Oh, I see. So game-game macam tu senang lah untuk aku. Okay. So aku macam siapa-siapa pun yang dapat World Cup final, biarlah. Aku punya target ialah aku nak buat sampai quarter final. Okay. Dapat sampai quarter final tu dah cukup seronok dah untuk aku. Cukup baik lah, cukup bagus dah untuk first World Cup aku. Tiba keluar poster like personalized poster pengulas untuk Astro Arena. Keluar aku punya, tiba-tiba nampak bawah final. Aku cakap, wait a minute. Tak salah tengok dia orang ni typo ke apa kan? Aku terus tanya aku punya channel leader. Cakap, betul ke ni? Ya betul. Aku buat final. Korang typo kan? Kau bagi info typo ke apa dekat korang punya designer? Cakap, tak ada. Memang tuan designer kau buat final. Cakap, aku say like, what? Dream come true. Dream come true pada masalahnya pada masa itu juga aku nak pindah rumah. Okay, kau dah ada plan lah sebab confirm tak ada ni. Aku ada plan nak pindah rumah around that time tau. So aku dah cakap, alamak macam mana ni, dah fikir nak pindah rumah ni. Macam so buat tu dah rasa seronok apa semua. And then final tu pula antara final paling gila sekali dalam sejarah. 3 sama Perancis Argentina. Aku rasa macam aku ada bad omen lah untuk Perancis. Sebab mana-mana final yang aku buat Perancis kalah. World Cup final kalah. Semalam gold medal game kalah. Olimpik pun kalah. Dengan Spain. Dengan semalam dengan US bang. Ini game apa Bukan basketball. Bola. Oh basketball. Sorry. Tak. Itu aku tak buat. Itu final. Abang Afizal buat. Okay. Maksudnya kau ada buddy dengan Perancis. Aku rasa Perancis ada buddy kalau aku buat. Tak tahu lah. Sebab aku rasa walaupun Olimpik Paris, tapi acara yang aku buat masa ni tak ada lagi kot yang Perancis champion. Silver medal ada. Itu kan dah ditakdirkan. Tak ada lah. Main-main je. Tapi World Cup final itu pada aku besar, like sangat besar untuk aku. Walaupun orang cakap bahasa Melayu saja, tapi itulah paling tinggi kau boleh pergi sebagai seorang pengulas bahasa Melayu. Well, sebab kita tak ada benda lain lagi selepas itu kan. Maybe Olimpik lah kot. Kan? Tapi untuk Olimpik ni asalnya aku fikir macam aku takkan ada moment sangat. Sebab kita Malaysia, kita tak banyak pun yang join. Dan aku ada buat Go Jinwei punya game.
Dua-dua game. First game tu aku dah happy. Second game tu aku hampir happy. Tapi we all know what happened. Like perjuangan yang boleh aku cakap aku sangat respect. Dia tak usus besar tempat sepotong, tempat sebesara. Dapat layak Olimpik. Sikit lagi nak lepas grouping. Pada aku itu pun dah moment dah untuk aku sepanjang Olimpik ni. And then beberapa lagi. Tapi antara yang seronok sebab if there's something yang Astro Arena boleh cakap yang diorang groom aku, it is diorang groom aku untuk pandai buat untuk reti mengulas basketball melalui NBA Rabu. Dan aku ada family NBA Rabu yang sangat-sangat supportive daripada aku first season, yang mana aku tak tahu apa-apa pasal basketball. Aku tak tahu apa-apa pasal NBA. Yang aku tahu pasal NBA hanyalah Legut bawa Cleveland Cavaliers comeback daripada down 1-3 untuk menang 4-3 dalam NBA Finals 2016. Tu je yang aku tahu pasal NBA. Aku tak tahu benda lain. Yang aku tahu nama LeBron James. Tu je yang aku tahu. Sama aku tahu LeBron James je. Kan? Tapi sebagai peminat bola aku tak tahu kan. Sebagai pengulas kau kena of course. Tapi NBA Rabu memang banyak tolong aku untuk kenal NBA. Sampaikan aku dah minat salah satu tim in which bukan tim LeBron. Bukan LA Lakers, bukan Golden State Warriors ke apa. Aku tiba-tiba pergi minat Memphis Grizzlies yang pada season lepas tak lepas playoff pun. Which is kelakar, tapi orang kata that's what they made me, yang buatkan sampai aku tahu mengulas basketball dan aku minat sampai aku subscribe League Pass untuk tengok game. Selevel itulah. Selevel itu yang mana setahun aku kena bayar RM300 untuk League Pass tu untuk tengok semua game yang ada. Dan dia memberi advantage kepada kau punya kerjaya. Of course. Sebab aku boleh dengar penjelasan. Dan aku dapat buat gold medal match semalam, yang mana aku sangat happy sebab aku tak dapat buat basketball langsung. And then aku tahu Olimpik kali ni US hantar Avengers, yang mana all the best players dekat dalam NBA, all the all stars apa semua dia orang bawa untuk Paris ni. Sebab dia triggered by champion 100 meter Noah Lyles. Dia cakap world champion of what? Dan dia cakap sebab orang dia cakap NBA champions are world champions, padahal tu champion liga. Dia lebih kurang macam ni lah, champion liga super. Kita nak cakap sebagai juara dunia, juara kampung lah sebenarnya tu. Itu sebenarnya boleh kata macam jago kampung. So tapi walaupun itu adalah liga terbaik di dunia, sama kat EPL, Manchester City kita tak cakap sebagai world champion. Betul. Selagi tak menang Club World Cup, kita tak ni lah. So itulah yang diorang buat. So aku macam aduh tolonglah, sebab kita tak cover apa langsung tau. Dan ada satu je yang basketball yang kita cover, which is Serbia lawan dengan Australia, yang tu Abang Hafizal buat. Dan aku duk fikir macam aduh, aku nak buat US satu ni. Sampaikan aku pernah nak kau team dengan video editor dan producer NBA Rabu, salah seorang tu, untuk aku cakap kat dia, boleh tak aku nak record game time tu US lawan Serbia semi final. Aku sebenarnya nak, tapi time tu aku tak tahu pula tip off pukul 3, start pukul 3. Aku ingat 3.30, pukul 3 dah start. So tak sempat aku nak buat benda tu. Dia dah potong-potong highlight macam tak apalah. Tapi aku fikir tolonglah ada final. Tolonglah dapat final. And then final tu sebenarnya dapat kat Azwar. Dan aku okay je. Tiba Azwar contact dalam sehari sebelum tu, dia cakap, Man, kau nak buat basketball ni, kau nak buat basketball final ni. Sebab Azwar tak pernah buat basket. So dia macam takut lah, macam dia macam ni sikit lah, risau sikit lah. Sebab tak pernah buat basket, tiba-tiba kau terus dapat final Olimpik. Faham. So orang kata faham lah dia punya pressure dia kat situ. Pressure tu susah sikit lah. So Azwar bagi kat aku, mesti dia nak deliver yang terbaik. Tapi kalau ada pressure tu, dan kalau ada orang lain yang lebih berkaliber. Plus Azwar semalam dia buat handball final, wanita. Tak handball semi final ke apa. Aku nampak dia ada buat handball, and then aku nampak dia buat bola perempuan final. So aku merasakan yang dia mungkin ambil, sebab aku rasa macam management bagi satu final dekat seorang sebenarnya. Macam aku dah dapat final hoki. So aku mikirkan mungkin Azwar dapat final basket. So dia cakap aku dah dapat final bola perempuan dah. So, macam ya ke, betul ni kau nak bagi kat aku ni. And walaupun aku tahu aku akan barai sikit sebab aku dah buat bola semalam, tapi aku macam aku nak buat.
Bila Azwar offer benda tu, aku cakap jom buat. Dan aku happy sebab game semalam seronok gila. Walaupun game tu 3:30 pagi, habis 5:30, habis dalam pukul 5:30 macam tu. Aku seronok betul game tu. Dan aku merasakan dalam Olimpik ni, selain daripada Go Jinwei punya cerita, punya story yang aku boleh ceritakan, ialah this basketball final yang aku sangat-sangat happy. So itulah 3 momen. Panjang kat cerita. Maksudnya momen kau terbaik adalah bila kau diberi tanggungjawab untuk mengulas match-match yang dia nak. Match-match yang dia nak dan match-match yang besar. Match yang gila lah. Sebab itu, siapa je yang tak nak. Itu adalah satu benda yang boleh diletakkan dalam CV kau lah. Yes. Bila kau jual nanti, kau cakap aku pernah buat match ni, match ni. Itulah dia. Yang penting cerita kat anak tu. Ayah pernah buat ni. Dan match ni. sepanjang penceritaan kau tadi, sebenarnya kau bukan mengejar populariti. Maksudnya bukan nak kejar keluar TV ke apa. Bukan nak kejar appearance tu. Kau lebih kejar, kau memang minat. Aku nak mengulas ni, aku minat. Dia macam ni je. Kalau aku nak kejar populariti, baik aku tak payah jadi pengulas. Baik aku kejar diri aku untuk try jadi pelakon, try jadi penyanyi, try jadi tak kisahlah apa-apa yang keluar TV. Sebab dekat situ orang boleh kenal muka kau. Betul. Pengulas ni belakang tabir je, suara kau je. Culture pengulas aku rasa ni point of view fans lah. Aku rasa semua orang mula mengiktiraf pengulas-pengulas dekat Malaysia terutama bila batch-batch korang ni join, dan diorang akan boleh detect ni suara Aiman, ni suara Azwar, ni suara Hafizal. So benda tu bagus lah untuk community pengulas ni. Dan dia iktiraf lah. At least orang kenal. Sebab ni macam ni lah. Okay, korang boleh bagi aku berapa nama pengulas CPL? Betul. So at least pengulas Malaysia orang boleh kenal. Betul. So aku happy benda tu. Tapi aku tak ada nak kejar. Aku lebih kepada aku nak game-game yang orang kata dream game. Kan? Kalau ada pun dream game yang aku nak for now is of course game-game besar dalam liga sendirilah. Macam final-final apa semua tu. Tapi aku follow prosesnya. Aku follow proses belajar supaya bila aku dah dapat game tu, aku actually dah bersedia. Dan itu apa yang aku target. Tu sebabnya bila aku cakap, sebenarnya yang aku cakap aku nak buat final World Cup tu, itu adalah roadmap aku 10 tahun sebenarnya. Tapi alhamdulillah dalam setahun je dapat. Dan alhamdulillah time tu aku boleh deliver. Sebab aku just takut kalau aku dapat game tu, sebab aku memang nak, tapi aku takut yang aku belum ready kan? Sebab aku still budak lagi. Aku 30 pun belum ni. Wah. Kalau so, kau budak, aku ni apa? Things you do before you are 30. Maksudnya itu the best moment kau. Tapi sebelum kita pergi ke bad moment, pengalaman buruk, aku nak tanya, setiap pengulas dia ada perkataan trademark dia orang sendiri. Kadang-kala dia tanpa sengaja menjadi trademark. Adakah perkataan-perkataan itu dirancang, ditulis dulu sebelum live, atau dia memang keluar secara natural, secara spontan semasa live? Okay. Satu benda je yang kau boleh script dekat dalam sukan ni. Opening saja. Okay. Opening saja yang kau boleh script. Dan biasanya aku script. Script dengan ayat-ayat yang bombastik. Boleh lah. Aku tak adalah hebat sangat bahasa Melayu, tapi ya. Dan kau pernah tular viral di Indonesia dengan ulasan yang tu. Ulasan kau yang goosebump, dan itu berlaku selepas match. Adakah itu scripted atau memang keluar daripada hati kau? Okay. Benda tu aku script. Yang tu aku jujur aku script. Tapi aku script pada minit ke 85. Maksudnya time minit 85, time game tu tengah rancak, Australia tengah menggasak Indonesia sebab nak cari gol penyamaan. Time tu aku try sikit-sikit. Dan benda tu berlaku spontaneous semasa game lah. Ya, sebab aku duk fikir, bila jelas Indonesia beat Australia, dalam game wajib menang. Kalau tak kau terkeluar. Okay. So aku macam
Okay, how about we try doing this? Minit ke 85, time tu tengah game tau. Buatlah sikit. Tapi tak sangka pula time aku buat. Aku sebenarnya skrip sikit je. And tapi cara kau pronunciation kau, dynamicnya. Itu dia macam mana. Kita boleh skrip, tapi cara kita nak menyampaikan tu. And tapi yalah, itulah first time yang aku skrip closing. Yang mana aku tulis skrip tu minit 85, like sejujurnya. Tapi kebanyakannya kau punya ulasan-ulasan adalah natural lah. Ya, lebih kepada itulah. Daripada hati, daripada jiwa. Dia lebih pada spontan. Boleh cakap ke? Baik. Terus dengan momen yang kau rasa tak best lah. Tak best. Sebagai pengulas ni. Dihedik ke, dikritik, teruk ke, dikecam ke mungkin oleh fans atau mungkin oleh komuniti pengulas tu sendiri, tenaga kerja, staff sendiri ada? Tipu kalau tak pernah, sebab inilah nature kerja tu. Dalam gaji yang alhamdulillah dia ada astaghfirullah dia juga. Allah. Kan? Dalam alhamdulillah ada astaghfirullah dia juga. So memang ada macam kritikan daripada fan tu perkara biasa. Paling teruk apa yang kau ingat lah? Aku tak ingat. Dan adakah kau setuju dengan kritikan tu? Dia macam ni lah. Aku setuju. Ada je kritikan yang aku setuju to some extent. Baik. Okay, macam contoh kalau nak cakap pasal aku tinggi sangat ke, sebab aku memang sejenis high pitch. High pitch, betul. Even kalau aku cakap biasa pun, chances are volume aku agak tinggi. So bila contoh dapat like terlalu tinggi, terlalu kuat suara ke apa ke, aku setuju but to some extent. Sebab kita sekarang dalam zaman yang kita dapat untuk dengar komentari negara lain. Dan kau dengar je orang Arab bising macam mana, kau dengar je pengulas Indonesia bising macam mana. Aku pernah tengok pencarian pengulas baru Indonesia. Commentator Challenge. Dan kebanyakannya, dan memang memang diakui dalam culture pengulasan bola sepak Indonesia sebagai sangat-sangat kuat. Kan? Sangat kuat, high pitch dia gila. And go memang ada. Semua tu. Orang kita suka pula. Tak orang kita buat tak boleh pula. So aku setuju but to some extent. Itu maksudnya, macam ada je yang aku setuju. Yang macam contoh aku terlalu banyak cakap ke apa, kadang-kadang time aku terlalu banyak cakap pun menjadi masalah. Sebenarnya masalah. Dia bukannya mengiyakan kata-kata orang, tapi sebenarnya memang ada je masa yang boleh je kita senyap kejap. Ada je masa kita boleh biarkan crowd untuk masuk bagi suara dan sebagainya. So itu dinamik yang kau perlu belajar dan common sense kau lah. Yes, dan di situ jugalah aku belajar. Tapi kalau benda-benda yang tak membina langsung, macam contoh benda yang tiba-tiba masuk just nak mengentam, tak ada konteks, itu kita biasanya buat bodoh je. Tapi kalau nak cerita pasal nasihat daripada kawan-kawan office, daripada seniors, daripada bos-bos pun mesti ada. Tapi itu lebih kepada untuk kita menambah baik supaya kita boleh berikan the best performance ataupun the best product. Sebab at the end of the day kita bekerja untuk satu stesen TV, dan stesen TV tu yang akan orang kata dapat bunga ataupun tidak kan daripada performance kita. So kita nak tolong naikkan rating TV, so kita yang tolong kita yang kena perform. So menjadi tanggungjawab diorang juga untuk bagi kita, orang kata ni lah, antara comment for improvement yang kau ingat dan diberikan kepada kau dan kau berjaya improve sekarang ni, ada ke apa tu lah, high pitch cakap tadi. Terlalu banyak high pitch yang kadang-kadang aku dia bukan over, kadang-kadang aku tak erti kawal. Kadang-kadang benda yang kau tak perlu high pitch pun. Tapi kau high pitch. Macam contoh badminton, kau tak perlu nak high pitch sangat pun.
Tapi kadang-kadang tu bila dapat point bila dapat point yang macam nampak rally tu agak gila, aku terus up. Sebenarnya tak perlu pun. Sebab kadang-kadang benda tu terkeluar. Kau terikut-ikut dengan vibe tu. Yes, tapi kena kawal lah. Sebab memang orang kata cara ulasan itu adalah nadanya sedikit rendah ataupun sedikit mendatar macam tu kan. Memang begitu. Memang begitu. Dia dah memang orang kata okay, sukan ni gaya ulasan macam ni. Sukan ni gaya. So kalau lebih kepada feedback tu, dia lebih pada itulah, like untuk kawal trajectory, untuk kawal untuk kawal bila nak up. Sebab diorang cakap okay je aku up ni, tapi orang kata dia ada tempat dia lah. Janganlah hype tak bertempat, takut kau tak boleh lari, tak sesuai. Takut tak sesuai dan takut kau tak boleh lari. Contohlah kau hype gila-gila tapi time tu baru minit ke-6. Contoh gol pertama minit ke-6 kau hype, kau dah up gila-gila. Tak fit lah nanti, tak cukup fitness. Dia macam ni je lah. Kalau kau dah high gila-gila, tiba kalau tim sebelah tu buat comeback, mana lagi tinggi kau boleh pergi? Betul. Mula-mula dia orang takut. Mula-mula dia orang takut. Yep. Like aku up ada sekali tu, dia orang fikir mana Aiman nak lari kalau contoh ada gol lagi. Dah aku up lagi dia macam baru dia orang tahu lah aku punya level hype tu boleh pergi mana. Betul. Tapi last sekali tapi of course dia orang minta aku untuk try untuk kawal elok supaya boleh dapat the best potential daripada aku. Sebab dia orang tahu kekuatan aku dekat situ. Tapi kat mana kita nak betul-betul jual moment tu supaya kita boleh jadikan dia sebagai satu asset untuk company, untuk ni lah, untuk that broadcast. Maksudnya dekat sini mengulas ni ada seni dia. Ya, ada seni. Betul. Of course. Ada seni dia. Kalau tak ada seni, kalau dia senang, semua orang boleh buat. Betul. Yes. Kita dah boleh masuk ke soalan panas ke? Tak, aku rasa Silakan. peluang ini aku nak menggunakan supaya Aiman mengkritik cara kita memberi ulasan. Kau buat hal lah kan. Kau buat hal lah. Bukan senang kita nak ada pengulas profesional berada di sebelah kita. Okay. So apa kata kita cuba mengulas. Aku berlakon boleh lah. Kalau nak mengulas tak boleh. Aiman kritik cara ulasan kita sikit lah. Satu patah, satu ayat ke dua ayat ke. Cuba kan introduction lah. Introduction. Boleh? Aku cuba. Okay. Aku cuba Aiman akan kritik, bagi markah pada aku. Kita akan fight lah. Okay. Mana yang ada potensi. Alright. Aduh, aku pun risau juga. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke perlawanan Liga Super ke-7 untuk musim 2024-2025. Untuk perlawanan di antara Selangor menentang Kedah Darul Aman. Okey, itu je lah. Itu je lah. Itu sikit. Okay. One. Aduh. Aku dapat fumble lah tadi. Tapi aku cuba je lah. Okay. Okay, nervous ni. Sebab ada orang ni. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke... Aku nak jadi macam DJ dulu. Boleh ikut style kau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Bukit Jalil, National Bukit Jalil. Bersama kalian semua. Saya Syazwan. Aku tak boleh. Jadi Man, apa kau rasa? Aku tak boleh. Adakah kita orang ada potensi? Okay, sebab ni standard opening kan. And standard opening adalah biasalah tu kita first impression penting tau. Kita perkenalkan apa game tu, liga dan kat mana. Tak perlu sebut nama kau pun. Okay. Dia benda yang paling tak relevan ialah nama kau. Dia tak boleh memperkenalkan diri kau lah. Dia macam ni. Usually tak relevan pun. Okay, orang tak nak tahu. Sebab orang dah kenal. Macam mana? Tak. Orang tak nak tahu. Salah satu ajaran paling besar pernah disampaikan oleh Des Scott Hill kepada aku dan juga geng-geng SCL 2019. It is never about you. It's about the game. It's about the game. And even kalau it is about a commentator pun ialah partner kau ataupun macam contoh ex-player yang duduk sebelah kau. Like biasanya someone yang prolific lah. Macam contoh, okay, bersama dengan saya Asmawi Bakiri. Aiman mesti akan balas macam tu. Aiman. Tapi biasanya yang dia cakap Aiman tu pun like dia boleh je nak sebut tapi macam tu je lah. Dia macam ni lah. Kalau contoh Peter Drury bersama-sama dengan Jim Beglin, Jim Beglin akan cakap juga
Yes, Peter. Right, Peter. Macam tu lah kan. So tapi tak relevan pun. Yelah. Sebab mungkin sebab sebelum tu pun dah ada bagi tahu okey bersama ni kan. Itu satu. Satu lagi, even kalau tak ada pun still kau tak relevan. Okay. Dia macam ni, kau relevan, kau pasal diri kau yang relevan hanya suara kau je. Okay. Selain tu Man, apa yang satu lagi, kalau macam contoh kita nak buat opening kan, kita biasa start macam ni dulu. Kalau kita ada graph, kita akan start dengan graph mendata dulu. Data tu naik. Tok naik sikit je. Nak bagi tahu pasal dua-dua team. Okay. Lepas tu baru bila dah melirik-lirik tu nada antara tone bawah ataupun biasa. So unless kalau contoh bila player perarakan masuk. Sebab apa yang kau bagi tu adalah opening yang time kau buka TV. Betul. Lepas je intro video, itulah dia. Biasanya tak up pun. Betul. Tapi bila contoh player dah berarak masuk, time tu kau boleh up sikit. Dan biasanya itu yang aku script. Okay. Itu yang aku script. Dan macam season lepas tiba-tiba macam ada protokol sikit yang mana kita nak kena selamat datang ke stadium dan sebagainya. So aku decide untuk script macam ni. Ada sekali yang aku pernah buat untuk Sabah. Okay. Sabah ni aku suka sebab it vibes, it rhymes sikit. Okay. Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah, negeri di bawah bayu. So dia kena like aku suka bila dia kena The rhyme. Dia rhyme tau. And Stadium Likas Sabah apa ni? Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah, negeri di bawah bayu. So dia kena seronok bila dia kena. Betul. Kalau macam ceras biasa aku akan bagi di tengah kesibukan kota. Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di ceras di tengah kesibukan kota. So kita tambah sikit lah dekat situ. Tapi itu adalah ayat biasa yang aku akan bagi. Itu kau punya senjata lah. Itu intro biasa aku lah. Kalau macam player dah berarak masuk, naik je lower third tu yang menunjukkan okay, contoh semalam KL City lawan Terengganu. Okay, aku bagi di tengah kesibukan kota, Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras dan sebagainya semua. And then baru aku tambah apa yang aku dah script, cerita pasal KL City dengan Terengganu, apa yang diorang kejar untuk game ni. Tapi yang paling aku suka is Sabah sebab it rhymes. It rhymes. Pendek kata kita tak ada masa depan jadi jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Itu baru opening, kita belum masuk dalam. Man, kau punya reference siapa local dengan international ada ke? Dulu sebab aku start dengar commentary betul-betul aku kecil betul ni. So zaman itu ialah zaman Clive Tyldesley, zaman Martin Tyler, Peter Drury ni sekarang. Kan? Sekarang of course Peter Drury tu ada sikit, cumanya untuk aku jadi poetik macam dia tu memang payah. Sebab aku punya bahasa Melayu tak kaya. Kita boleh cakap. Tapi itu dua. And then tapi aku lebih kepada Clive Tyldesley dengan Martin Tyler dulu time kecil like growing up. Martin Tyler aku familiar. Martin Tyler familiar. Sekarang maybe sebab dah berumur, so dia dah tak boleh nak hype sangat dah. Tapi dia punya lenggok suara tu masih lagi ada, dan itulah yang masih lagi aku belajar dari segi macam mana kesesuaian broadcast dan sebagainya. Kalau dekat Malaysia of course arwah sebelah awang dari dulu lagi. Dulu kita kecil membesar tengok Piala Malaysia final apa semua mesti dia. And then Haji Zainal Abidin Raub of course. Sebab Haji Zainal Abidin Raub ni daripada Astro Arena tu buka aku dah tengok dah. Time tu aku 2010 aku sekolah menengah. Yang tu aku sekolah. Biasa kalau kita pergi kat Dewan Makan dekat asrama, biasanya dia orang akan buka Astro Arena. Betul. So kat situ lah akan banyak dengar suara Haji Zainal Abidin Raub. So dekat situ macam okay, kita dah tahu okay macam mana persediaan semua ni. Dan bila dapat kerja bersama, itu adalah benda yang best lah. Dan macam wow, aku dapat belajar dengan Sifu yang memang like berbelas tahun dulu aku just dengar kat TV, aku just admire kat TV. Betul? Macam mana diorang ni buat kerja dan sebagainya. And so
tu lah aku punya reference. Even sampai sekarang pun kadang-kadang aku akan tanya Haji juga. Kalau macam Olimpik suka-suka macam ni, memang biasanya aku akan tanya Haji macam mana sukan ni, macam mana sukan ni. Betul. Baik, aku rasa Soalan panas. soalan apa panas? Okay, itu aku nak jagi kot. ada lagi? Aku rasa Nak masuk episode 4? Sempat lagi episod Boleh? keempat. Boleh? Boleh. Kita on. Aiman kata boleh. Kita tutup sesi ni. ni. Aku rasa dah panjang cerita pasal perjalanan kerjaya Aiman ni. Okay. Dan kerjanya masih panjang lagi. InsyaAllah panjang kita sangat. akan berjumpa lagi Aiman di masa hadapan, bercerita berkenaan perjalanan kerjaya dia selepas ini pula. InsyaAllah. Betul. Sebab kita akan ada satu lagi sesi bersama Aiman. Kita nak cerita pasal situasi semasa di dalam scene sukan di Malaysia lah. Alright. Betul. Kan? Yup. So kita simpan yang itu dulu di next podcast. Kalau korang nak dengar all the Episode episode bersama dengan Aiman Sekaiichi di podcast Borak Sorak, di Spotify Borak Sorak. Yes, kalau nak dapatkan khidmat fotografer, videografer, boleh Roger ataupun PM dekat Instagram tanjak.art. Dan kalau korang nak minum kopi yang terbaik daripada ladang, boleh dapatkan di Kona Mokapot Cafe di area Bangsa atau Petaling Jaya, betul-betul dalam Universiti Malaya. Dan jangan lupa dapatkan cerita Liga Bola Sepak Malaysia 2023. Betul. Yang ditulis oleh Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia dekat TikTok Shop Sorak Media. Okay? Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye.